Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, satu poin yang hari ni ialah, masa ni ialah video ini Abang Topeng buat adalah untuk menerangkan apa yang patut kerajaan Malaysia buat dalam masa sekarang ni. Yang bila bila tadi Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin telah mengumumkan fasa kedua, 14 hari, dipanggil 14 hari yang kedua untuk PKP ini berlangsung. Maknanya kita akan ada sambungan sampai 14 hari bulan 4 2020. Okey, kita ambil, saya apa ni, Abang nak Topeng nak cuba buka mindset anda dalam keadaan sekarang ni. Rakyat Malaysia dari golongan B40 dan juga apa ni, M40 banyak yang tertekan dengan masalah-masalah kewangan, membelenggu yang itu, tekanan daripada pihak bank dan sebagainya. Okey, Abang Topeng tak nak cerita pasal yang bank dan sebagainya. Abang Topeng nak cerita tentang apa yang sepatutnya kerajaan bantu rakyat. Kerajaan patutnya tunjukkan, bagi peluang, bantu rakyat, menunjukkan satu imej yang baik pada kerajaan. Sebenarnya tak susah, sebenarnya senang saja. Kerajaan menyediakan kupon bantuan. Tak payah banyak. Abang Topeng tak kata perlukan bagi sampai 1,000, 2,000, tak payah. Tak kisah juga. Bolehlah kalau nak bagi, kalau ada mampu. Tapi kalau you bagi, kerajaan, sebagai Perdana Menteri yang memerintah, kita keluarkan idea-idea ni, kan? Bagi kupon makanan bernilai RM200. Maknanya setiap 7 hari, kupon makanan bernilai RM100. Betul, tak banyak, sikit, tapi just boleh membantu, akan meringankan bebanan yang ada. Jadi ketua keluarga akan rasa lega sikit, at least lah kerajaan dapat nampak ada bantuan dia. Dan okey, RM100 untuk 7 hari. Maknanya ketua keluarga dapat. Okey, ketua keluarga dapat dan datang untuk tukarkan kupon. Okey, 7 IC dapat kupon 2 keping, RM100 setiap minggu, boleh sambung lagi. Maknanya dapat RM400 untuk selama 28 hari, dapat RM400. Okey, tak kisah. Jadi orang ada tu. Okey, kerajaan tak perlu keluarkan duit, permulaan dia. Kerajaan boleh mengatakan kepada syarikat, boleh claim apa, pasaraya sebagainya, boleh claim balik pada kerajaan. Sama ada kerajaan nak bayar dalam bentuk cash tunai ke, atau juga kerajaan boleh tolak, didak daripada cukai-cukai yang sepatutnya dia orang bayar. Syarikat-syarikat ni, pasaraya-pasaraya ni bayar. Jadi secara automatiknya dia dapat merancakkan balik ekonomi dan juga menambahkan pendapatan dan juga kecairan dalam pasaran. Orang ada benda untuk dibeli. Pasaraya pula boleh berjual something dengan tu. At least contohlah, nak beli barang harga RM120. Tetap dia keluar RM20 duit tunai dia. Di samping yang RM100. Tak kisahlah you kaya ke, you susah ke, you akan dapat. Secara automatik, dari segi politik dia akan memberi good image kepada kerajaan. Image yang baik. Masa ni lah sepatutnya kalau orang politik, dia akan menggunakan peluang-peluang ni. Cerita dia. Betul, you akan rugi sedikit tapi you untung dari long term. Cerita dia. Kan? Okey, bagaimana nak mengelakkan orang kata apa ni, penyalahgunaan kupon? Ada banyak mekanismenya. Kan? Kita boleh buat kupon digital, ada barcode sebagainya, ada imprintkan ya teknologi dalam pada kupon tu sebagainya. Tapi cerita dia paling senang, teknik yang paling senang, kita gunakanlah e-wallet. Betul lah, e-wallet tu kerajaan Pakatan Harapan dulu buat, tapi bukanlah itu isu dia. Sekarang ni kita dah ada medium tu, mekanisme tu. Okey, dalam e-wallet kita boleh masukkan duit tu dalam e-wallet semua. Kita berdasarkan okey, yang mana yang rakyat Malaysia kita boleh masuk, yang mana bukan rakyat Malaysia kita tak boleh masukkanlah. Kita tahu ramai ada e-wallet yang bukan warga negara Malaysia. Kena faham satu benda. Sesiapa yang mendaftar menggunakan pasport bukan warga negara Malaysia. Senang aja ambil cerita dia. Sesiapa yang mendaftar guna IC, secara automatik dia adalah warga negara Malaysia. Senang. Bukan susah mana pun. Nak cek data tu sama, matching tak sama. Sekarang ni, cerita dia, MCMC boleh memaksa semua telco bagi data telco dekat kerajaan supaya kerajaan boleh verify, okey, yang ini warga negara Malaysia. You kena ingat, warga asing akan mendaftar menggunakan pasport. Warga Malaysia dia akan mendaftar menggunakan IC. Jadi kita boleh cross reference dekat situ. Kita ada big data. Benda ni semua boleh diproseskan. Benda mudah sebenarnya. Sama ada nak buat tak nak buat je. Macam tadi kupon. Okey, kita ada apalah, kita assume lah. Kita ada 36 juta penduduk dalam Malaysia. 36 juta. Bukannya semuanya itu ketua keluarga. Kita assume lah satu keluarga ni 5 orang anggota dalam satu keluarga. So, 30 juta, 30 lebih juta bahagi dengan 5, berapa? 7 kali 5, 35. 700
700,000 sahaja ketua keluarga. 700,000 apa 7 juta saja ketua keluarga. 7 juta ketua keluarga. 7 juta je lah kupon. Contoh. Susah ke? Tak susah sebenarnya. Tak lambat sikit tadi nak mengira calculation. Okey tak? 7 juta kupon. Susah ke nak dapat data 7 juta tu? Ketua keluarga tu. Itu tadi saya cakap ketua keluarga yang ada anak dia 5 orang. Cerita dia. Yang ada 10 orang, ada 14 orang. Tak, kita ambil pukul rata lah cerita dia. 7 juta. 7 juta tak susah. Kecil je data dia. 7 juta kalikan dengan 200 ringgit. Baru berapa? Sorry, Abang Topian tak ada kalkulator cerita dia. Masa dekat tangan. Tapi you all kira lah cerita dia. You all kira, you dapatlah nilai dia. Kupon. Bila bagi kupon masa ni lah nampakkan prihatinnya kerajaan kepada rakyat. Bagi dana, tak payah bagi banyak, bagi sikit pun orang akan respect, orang akan pegang. Kita faham kerajaan pun susah. Sebab kerajaan terpaksa keluarkan dana yang banyak untuk perkhidmatan kesihatan, untuk infrastruktur yang lain, untuk dalam keadaan COVID-19 ni. Kita faham. Tapi kita tak faham, tapi kita pun tak juga something daripada kerajaan. Tak banyak, sikit, cerita dia. Jangan kata, orang kaya tak berhak dapat, orang miskin saja dapat. Itu tak boleh, sebab itu warga negara. Selagi dia buat warga negara, dia berhak untuk dapat. Kan? Lain kalau dia warga asing. TNB, selama hari ni TNB dah collect banyak duit. Bagi dah diskaun. Setakat 2% saja. Allahu Akbar. Tak ada. Ya, sekarang kita kena duduk dalam rumah. Kita kena consume semua. Internet, sebagainya. Kita consume semua. Kerajaan patut bagi something dekat tu rakyat. Kerajaan patut buat something untuk rakyat. Jadi pada Abang Topeng, benda kupon makanan ni. Dekat Jepun, masa berlaku yang bencana reaktor nuklear tu, dia orang bagi kupon. Di Amerika, dia orang bagi kupon. Banyak negara bila timbul masalah sebagainya, dia bagi kupon untuk menyelesaikan certain masalah. Contohnya dekat Indonesia dulu, dia bagi kupon. Kita pun pernah bagi kupon pada satu masa dulu. Kan? Kita pernah bagi satu keluarga dapat dua pot beras masa zaman darurat. Kita pernah buat benda tu. Bukan kita tak pernah buat. Bukan inilah perkara pertama. Tapi please, guna otak. Kan? Takkanlah kita, orang rakyat biasa nak bagi tahu dekat tu menteri. Apa guna menteri gaji besar-besar dan penasihat dia ramai tu. Yang penasihat-penasihat yang gaji-gaji besar dengan set-pol dia. Setiausaha politik dia dengan timbalan-timbalannya, dengan dia punya tu. Dan kita ada think tank kerajaan lagi, contohnya macam apa? Allahu Akbar, lupa nama. Okey, kita ada banyak think tank kerajaan. Takkan semua dibebankan kepada rakyat. Tahulah kita rakyat kita lagi bagus daripada kerajaan, daripada pegawai-pegawai PTD itu sebenarnya. Sorry tu saya bukan nak kutuk PTD, tapi tak, cerita dia. Rakyat pula yang lebih banyak berfikir untuk bagi ni. Bukan rakyat kita bagi. Kita sebagai rakyat kita bagi. Abang Topeng tak ada masalah. Kalau minta tanya, abang boleh bagi banyak-banyak idea-idea yang boleh menarikkan ini. Kita boleh utilisekan semua benda ni. Kita kena gerakkan something. Kita kena, sebab Abang Topeng nampak, kalau kita tak buat apa-apa, kita akan pergi ke fasa ketiga. Fasa ketiga, 14 yang ketiga. Dan masa tu ekonomi dah teruk. Sepatutnya masa sekarang ni 14 yang kedua ni, nak buat ni 14 yang kedua. 14 yang pertama itu kita solvekan saringan. Kementerian Kesihatan sepatutnya, Menteri Kesihatan, ni kita cakap dekat Menteri Kesihatan, tolong ya bagi tahu kat Menteri Kesihatan dan timbalan Menteri Kesihatan yang tak nampak bayang sampai hari ni 2 orang tu. Okey, cerita dia macam ni. Menteri Kesihatan sepatutnya mengarahkan semua klinik-klinik dan juga hospital-hospital swasta sebagainya untuk buat saringan awam dia panggil. Maknanya semua orang kena pergi. Semua orang kena dapatkan chop. Maknanya dah buat saringan. Mesti semua orang pergi. Sama ada dia ada COVID-19 atau tidak, dia kena pergi semuanya. Kemudian, peruntukan tu kita boleh bagi. Kerajaan boleh bagi peruntukan. 500 juta, berapa juta semua tu. Tak payah bayar, free. Okey. Tak apa, kita boleh. Daripada kita bermakna ni berpanjangan, baik kita soal. Keduanya pula, kita bagi dana kepada JKR untuk buat sanitizing awam. Public sanitizing. Pergi tempat-tempat awam, settlekan satu unit, satu kawasan, selesaikan sanitizing awam. Jadi bila kita selesai sanitizing awam dan rakyat telah dapat saringan yang betul, dah kita dah semak sebagainya, kita boleh
jalankan operasi balik. Yang mana-mana yang dah settle tu, kita boleh jalankan balik. Jadi, kita kena sentiasakan saringan. Maknanya, sebelum nak masuk office, dia orang kena buat saringan sekali lagi. Apa ni, yang suhu sebagainya, sanitize, baru masuk dalam pejabat. Lepas tu buat kerja macam biasa. Balik pun kena sanitize dan keluar macam biasa. Jadi, kita boleh, maknanya operasi tetap boleh berjalan. Jangan sampai lockdown total macam sekarang ni. Sekarang ni tak guna. Cerita dia, betul dia duduk kat rumah satu hal yang bagus. Tapi kalau kita tak boleh jalan, kita lagi teruk, ekonomi kita teruk. Jadi kita kena jalankan juga. That's why saya kata, Abang Topik kata, kerajaan kena peruntukkan dana untuk buat sanitizing awam. Kalau Jepun, Korea, segala-galanya negara, China pun buat sanitizing awam. Kenapa kita tak mulakan? Sepatutnya fasa yang kedua, Malaysia, fasa yang 14 hari kedua ni, kita gunakan masa ni untuk buat sanitizing awam. Sanitizing awam ataupun paling lekeh lah cerita dia. Pergi setiap rumah kerajaan bagi bekalkan 1 gallon sanitizer. Untuk dia wajib untuk sanitizekan satu rumah tu. Dan sanitizer tak boleh dijual je dia. Kan? Maknanya yang dah jual suara betul-betul kecil tu pandai dia orang lah cerita. Yang ini kita tandakan warna kan, macam warna biru, warna hijau, satu warna kan. Jadi kita bekalkan, dia orang kena buat, kita kena bersihkan. Secara automatik orang takkan jual sebab dia dah warna lain. Orang tahu kalau katalah kita buat warna purple, semua warna purple. Orang tahu dah. Kalau ada orang jual warna purple tu dia salah. Dia salah gunakan sanitizing awam yang untuk guna sanitizing awam. Jadi hantar sanitizer di satu rumah. Suruh dia orang selesaikan di rumah dia orang. Pagar semua settlekan, sanitizekan diri. Jadi di pejabat kita hantar unit-unit khas daripada JKR tadi, dana daripada JKR tadi. Kita mulakan dengan pejabat kerajaan. Lepas itu kita mulakan dengan pejabat swasta, kilang syarikat swasta. Setiap kilang kita bagi satu dana atau sediakan bahan, mungkin dalam bentuk drum ke apa, pandai-pandailah kilang tu sanitizekan dia punya kilang. Dengan cara betul kita keluar modal. Kerajaan boleh keluar modal. Tapi kat syarikat-syarikat tu tak perlu bayar cukai. Cerita dia. Kerajaan boleh keluar modal. Ataupun ya, boleh tarik daripada cukai dia orang. Semuanya something. Kita boleh buat macam ni. Bila buat macam ni, lebih cepat kita boleh solve. Daripada kita nak tunggu orang nak balik kampung lah. Yang bodoh-bodoh tu balik kampung sebagainya. Datang balik kerja balik. Lepas tu berlakulah kali kedua, pusingan kedua, pusingan ketiga, pusingan keempat. Tak selesai. Tapi kalau kita dalam masa kedua ni kita buat sanitizing, di samping kita buat saringan, insya-Allah kita takkan cecah yang fasa ketiga. Yang paling Abang Topik takut sebab ia akan melumpuhkan ekonomi Malaysia. Jadi sanitizing awam, kupon makanan pun dia boleh buat. Benda bukan susah pun. Kan, ada kawan tadi telefon Abang Topeng bercerita, that's why dia bagi idea. Itu yang bagus dia kata, data daripada telco kita gunakan. Macam Abang Topeng combine kita buat sanitizing awam. Sanitizing awam penting cerita dia. Bekalkan sanitizing. Itu macam tadi orang cakap tadi, ada tadi kawan tu tadi dia kata takut nanti orang salah guna. Kupon tu kita buat special, dah tak ada siapa nak tiru pun. Tak boleh nak tiru cerita dia. Kan? Contoh dia. Kalau ada tiru pun sebab dia tally dengan nombor IC. Jadi kita boleh tahu berapa kali dia guna. Faham tak? Kupon tu ada nombor IC. Jadi kita tahu berapa kali dia dah guna. Contoh dia. Okey, kedua pula tadi. Sanitizing awam tadi. Kita buat colouring. Kita warnakan dia. Sanitizer tu. Warna purple contoh dia. Kan? Okey, tak apalah kita nak tolong. Kita nak nampak Islamik. Kita letak warna hijau contoh dia. Tak kisah. Tapi orang tahu, okey, sanitizer warna ni adalah hak milik kerajaan. Tak boleh nak jual pun, cerita dia. Kalau siapa yang jawab jual, boleh tangkap, cerita dia. Topik emas tu pulang. Kita nak jual ke tak nak jual tu hal cerita. Tapi sanitizing. Once kita buat sanitizing, kita dapat solvekan benda ni. Kita dapat pendekkan masa PKP. Abang Topeng tak suka PKP ni sebab dia menyusahkan. Banyak benda. Bisnes tak boleh jalan. Kita kena pendekkan masa PKP. Tolong, please. Bukan setakat stay at home, sanitize yourself. Sanitize your housing, your facilities, everything. Please. Tolong. Kalau anda tak boleh tolong diri anda tak boleh tolong kerajaan juga. Dan kerajaan tak boleh tolong anda, kita tunggu masa untuk jalan kojol. Okey, sekian, terima kasih.